Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada unit 4 di bawah topik permainan kategori jaring, dan subtopiknya adalah permainan pingpong. Okey, terlebih dahulu kita lihat dahulu standard kandungan yang ingin dicapai pada hari ini. Okey, apa yang kita ingin capai adalah standard kandungan 1.5, iaitu melakukan kemahiran asas pingpong dengan lakuan yang betul. Kemudian 2.5, mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran pingpong. Okey, macam biasa untuk PDPR kita tak boleh lakukan, so kita hanya belajar secara teori melalui gambar, penerangan serta video. Okey, untuk objektif, terdapat dua objektif yang ingin dicapai, iaitu murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 jenis kemahiran asas pingpong. Kemudian dapat menjelaskan prosedur ataupun teknik kemahiran pukulan dan tolakan dalam kemahiran pingpong. Okey, sebelum tu kita pergi dahulu kepada pengenalan berkaitan permainan pingpong. Okey. Apakah kategori yang ada dalam permainan pingpong? Okey, seperti badminton ya. Untuk permainan pingpong terdapat acara perseorangan dan juga acara beregu. Okey, apakah alatan yang digunakan? Okey, antara alatan yang digunakan adalah meja. Meja pingpong saya rasa semua murid dah pernah tengok kan, ada dekat sekolah ya, dekat dalam dewan. Okey, seterusnya bola. Kecil je ya, bola dia kecil je, berwarna putih atau kuning. Kemudian dan bat. Kita tak panggil raket pingpong ya, kita panggil bat pingpong. Okey. Seterusnya, bagaimana mulakan permainan? Okey, kita akan mulakan permainan apabila pemain membuat servis, iaitu dengan melambung bola dan memukulnya ke kawasan meja sendiri dahulu sebelum memasuki kawasan meja pemain lawan. Okey, seterusnya pihak lawan perlu mengembalikan terus bola tersebut dan ianya berterusan sehinggalah salah seorang pemain gagal mengembalikan bola ataupun bola terkeluar dari kawasan meja permainan. Okey, setakat ini faham ya? Okey, seterusnya, apabila servis dan terkena jaring tetapi memasuki kawasan meja pihak lawan, servis let akan diberi. Okey. So servis sekali lagi lah. Okay, kemudian servis bertukar tangan selepas mana-mana pemain mengutip dua mata. Okey. Untuk mata, satu set mata akhirnya adalah 11 mata. Okey, kebiasaannya perlawanan mengandungi 3 atau 5 set. So, untuk memenangi perlawanan untuk 3 set, pemain perlu menang 2 daripada 3 set. Ataupun jika 5 set, pemain perlu menang 3 daripada 5 set yang dipertandingkan. Okey. Okey, di bawah ni adalah gambar meja pingpong. Cuba kita lihat ya. Okey, untuk ketinggian di sini ya. Okey, untuk ketinggian meja pingpong ini 76 cm. Okey, tak sampai 1 meter lah. Okey, kemudian kita tengok panjang dari sini ke sini ialah 273 cm ataupun 2.73 cm. Okey, ketinggian jaring pula dari meja adalah 15.25 cm, manakala lebar meja adalah 152.5 cm. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ini adalah bat pingpong ya. Ada pelbagai warna lah. Okey, di permukaan bat pingpong ni terdapat getah ya. Okey, getah. Belah hitam boleh guna, belah merah pun boleh guna. Okey, seterusnya kita tengok pada bola pingpong ini yang kecil ni.
warna putih ya. Okey. Okey, seterusnya sebelum kita pergi kepada penerangan selanjutnya, untuk hari ini kita akan masuk untuk kemahiran, dua kemahiran saja ya, iaitu kemahiran pukulan dan kemahiran tolakan. Okey, sebelum kita pergi pada kemahiran, kita lihat dulu pemain terbaik dunia ya, namanya Fan Zhendong dari China. Okey, lihat shot-shot terbaik yang telah dilakukan. Okey, permainan pingpong ni adalah permainan yang laju mempunyai kelajuan yang tinggi. Okey, cuba tengok dia telah melakukan pukulan kilas. Well played on both sides. Yoon Paris a huge backhand. Turns to play a parallel forehand. Okay, bila dia swing tu, itu adalah pukulan ya. That arcing. Kena servis. Okey, dibalas dengan backhand push tadi. Okey, ini adalah pukulan ya, pukulan kilas. Wider and wider the forehand rally. Done at the time. Nice. Back. Okay, last kita tengok German Open. Okey, itu saja. Okey, mari kita tengok kemahiran asas pingpong ya. Okey, yang pertama adalah pukulan. Okey, terdapat dua pukulan, iaitu pukulan pepat. Okey, itu dalam bahasa Melayu nampak pelik ya. Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah forehand. Okey. Seterusnya pukulan kilas atau dinamakan backhand ya. Okey, seterusnya yang kedua adalah kemahiran tolakan. Terdapat dua jenis tolakan, iaitu tolakan pepat, forehand push ya, ataupun kilas iaitu backhand push. Okey, yang ketiga adalah smash dan seterusnya yang keempat adalah servis. Servis pun ada dua kategori, iaitu secara pepat, forehand ataupun kilas. Okey, sebelum kita pergi kepada pukulan dan tolakan, saya nak tunjuk dahulu ni. Okey, untuk tingkatan 1 tak silap, kamu telah belajar pingpong, iaitu kemahiran memegang bat pingpong, grip ya. Okey, terdapat dua cara, kaedah, teknik ataupun teknik memegang bat pingpong, iaitu yang pertama, pegangan jabat tangan. Jabat tangan tu bermaksudnya awak salam lah. Awak salam dengan bat pingpong tu macam badminton juga, awak salam dengan raket kan. Okey, yang kedua adalah pegangan pen. Macam mana awak pegang pen, itulah cara awak pegang bat pingpong. Okey, kita tengok dulu pegangan jabat tangan. Cuba tengok gambar kat bawah. Okey, itu cara pegangan jabat tangan ya. Okey, kelima jari menggenggam pemegang seperti berjabat tangan. Ibu jari dan telunjuk berada di bahagian permukaan bat yang berlainan. Maksudnya kalau ibu jari awak belakang warna merah tu kan. Cuba tengok kat sini. Okey. Kejap ya. Okey, permukaannya ada warna merah dan ada warna hitam kan. So kalau awak punya ibu jari tu di bahagian berwarna merah, jari telunjuk awak akan berada di kawasan getah hitam. Okey, dia berlawanan. Okey, seterusnya jari tengah, jari manis dan jari kelengking menggenggam sepenuhnya pemegang bat. Okey, dekat batang itulah, batang bat ya. Okey, jari telunjuk lurus dan ibu jari dibengkokkan sedikit. Pegang bat dalam keadaan yang selesa. Dia tak adalah batal kalau tersalah pegang ni, cuma awak punya lakuan tu nanti akan jadi kekok lah ataupun tak selesa bila nak memukul bola. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara pegangan pen. Okey, cuba tengok kat sini gambar yang bat merah ni kat sini ya. Okey, cuba tengok ibu jari dan jari telunjuk
telunjuk tu bertemu kan. Jari telunjuk dan ibu jari menggenggam pemegang seperti memegang pen. Jari-jari lain dibengkokkan di bahagian belakang beg. Pegang beg dalam keadaan yang selesa. Sama jugalah, dia tak ada batal kalau pegang ni tersalah pegang ke, ataupun tiga-tiga jari awak nak letak dekat kedudukan dia macam mana, tak kisahlah ya. Okey, ni terpulang. Okey, kita teruskan dengan kemahiran pertama, iaitu kemahiran pukulan. Okey, macam saya beritahu tadi, untuk kemahiran pukulan kita ada dua, iaitu pukulan pepat ataupun dikenali sebagai forehand drive, dan pukulan kilas ataupun backhand drive. Okey. Okey, seterusnya kat sini dia kata, boleh rujuk buku teks muka surat 50 sambil-sambil tu. Okey. Kemahiran pukulan pepat ialah pemain memukul bola dengan posisi tangan yang dominan, manakala kemahiran pukulan kilas melibatkan kilasan lengan menyilang badan semasa memukul bola. Okey, pepat tu maksudnya kalau awak dominan kanan kan, awak pukul belah kanan lah. Nak ambil bola belah kanan macam mana? Awak swing kan, macam tu. Okey, untuk belah kiri awak pun ambil tangan awak ni bawa ke kiri dan awak swing belah kiri. Itu nama dia backhand. Okey, bagaimana prosedur dia, teknik dia? Kat sini kata, untuk kemahiran pukulan pepat, pemain perlu berdiri menyisi hampir dengan meja. Okey, yang ini saya tandakan. Okey. Berdiri hampir dengan meja. Kemudian, bahagian atas badan akan menghadap bola di sebelah kanan. Ni, badan akan menghadap bola di sebelah kanan. Sambil berat badan berpindah dari kiri ke kanan, dari kaki kanan ke kaki kiri. Okey. Bola perlu dipukul pada lantunan maksimum untuk kemahiran pukulan kilas. Kedudukan dan lakuan pemain ialah sama manakala sudut permukaan bat ialah ke bawah. Okey, kalau tak faham yang ni, kejap kita akan pergi kepada gambar ya. Okey. Ini adalah gambar kedudukan. Ini adalah kedudukan, gambar kedudukan forehand drive nampak tu. Okey, kita pergi detail melalui slide. Okey, ini adalah gambar pukulan pepat. Okey, tengok gambar satu. Dia akan swing ke belakang ya. Tangan dia akan tarik ke belakang, kemudian kontak bola dan follow through. Nombor 3 tu gambar follow through. Okey. Okey, kita pergi detail pukulan forehand, teknik dia ya. Okey, yang pertama fungsi dulu. Okey, fungsi pukulan pepat ni ataupun forehand drive adalah ketika menyerang. Maksudnya dia dalam kelajuan lah. Pukulan ni adalah laju sebab pukul kan. Beza pukul dengan tolak ialah daya lah. Bila pukulan tu daya yang dikenakan adalah lebih tinggi daripada tolakan. Kalau tolak kita push je kan, kita tolak, daya kita kurang sikit lah. So untuk pukulan forehand ni digunakan ketika menyerang. So bagaimana untuk menyerang? Yang pertama kita tengok teknik dirian dulu. Kita berdiri macam mana? Okay, yang pertama, cuba tengok yang ini. Okey, yang ini ya. Okey, bersedia dengan kaki dan bahu dalam posisi yang sama. Dirian tu mesti lebih kurang seluas bahu lah. Okey. Kedudukan kaki pula. Jika kamu tangan dominan kanan, kaki kiri ke depan sedikit. Maksudnya kaki kiri tu awak tolak sikit ke depan, maksudnya kedudukannya lebih depan sikit daripada kaki kanan tu belakang sikit ya. Dia agak menyisi, dia tak duduk, kedudukan kita tu tak menghadap betul pihak lawan, kita agak menyisi ya. Dapat imagine kan? Kejap lagi kita akan tengok video Okey, seterusnya
kita bengkokkan lutut dan badan hala ke hadapan. Nah, agak membongkok dan bongkok ke depan tu, bengkokkan lutut. Lutut ni tu bend dan hala ke depan. Ni faham lah ya. Okey, seterusnya raket berada di hadapan badan. Okey. Untuk bersedia tu raket di hadapan badan. Apabila bola tu dah diberi pada kita, kita nak ni, kita akan swing lah. Kita akan tarik bola tu ke belakang lah. Tarik bat tu ke belakang lah untuk swing kan. Okey, seterusnya gerak kaki kanan sedikit ke belakang. Hayun raket dari belakang dan pukul bola pada posisi yang tertinggi. Nanti kita tengok kemudian tambahan permukaan bat pingpong tu. Okey, permukaan pukul, tempat kita pukul tu jangan kita tala ke atas, kita tala ke bawah. Maksudnya kita tutup. Sebab kita nak menyerang. Kita bukannya nak angkat bola tu, kita nak pukul lah. So kedudukan bat tu ke bawah. Nanti saya akan tunjuk video dan gambar bagaimana dikatakan bat tu menghala ke bawah, menghala ke meja maksudnya. Muka bat tu menghala ke meja. Okey. Seterusnya ikut lajak pukulan ke hadapan. Ni apabila dah hayun raket, bila bola tu datang, awak tarik bat pingpong tu ke belakang. Kemudian pukullah bola tu. Okey. Untuk lebih faham, kita terus ke video bagaimana pukulan forehand dibuat. Okey, cuba tengok, perhatikan video ini ya. Okey, itu adalah forehand drive. Nampak tu? Cuba tengok kedudukan bat dia. Menghadap ke bawah. Okey, ini. Jarak ni seluas bahu lah. Bend lutut. Kemudian shot dia. Okey. Cuba tengok ni. Dia akan back swing lah. Maksudnya untuk pukulan ini, dia akan pusingkan pinggul dan bahu tu, dipusingkan ke belakang. Okey, untuk mengambil bola. Nampak tu, dia pusing badan dia kan. Maksudnya sekali dengan badan lah, bukannya tangan saja yang ke belakang. Badan awak tu kena ke belakang. Maksudnya pusing ke belakang dan contact. Ini close. Okey, saya undur balik. Okey, ini dikatakan kedudukan close. Inilah menghadap, maksudnya ni permukaan bat ni menghadap meja. Ini close lah, close contact untuk bat pingpong. Inilah adalah kedudukan bat pingpong apabila melakukan pukulan. Okey. Kemudian last sekali, follow through saja. Okey, follow through. Follow through ni pastikan bat ni hala ke tempat sasaran. Okey, bukannya melibas ke badan. Okey, hala ini salah. Libas ke badan. Tak boleh Okey, praktis lah. Kemahiran pukulan drive. So menyerang lah ni. Ini digunakan untuk menyerang Okey, habis. Okey, seterusnya kita pergi kepada pukulan kilas. Pukulan tadi kita pergi pada pukulan pepat. Gambar kita dah tunjuk, detail keterangan dan video pun kita dah tunjuk. Sekarang kita melakukan kilas. Okey, ini adalah gambar pukulan kilas. Maksudnya apa kilas tu? Inilah, tengok ni. Nampak ni, dia ngambil kilas. Ambil belah kiri. Tangan kanan ni dia akan ke kiri. Hala ke kiri lah. Tarik ke kiri dan buat pukulan. Okey. Okey, ini pukulan kilas ni pun untuk serangan
Okay, ini gambar dia. Okay. Kita pergi kepada detail. Okay, ini detail pukulan backhand. Sama ya, bersedia dengan kaki dan bahu dalam posisi yang sama seperti pukulan forehand tadi. Okey, bengkok lutut dan hala badan ke hadapan. Raket menghala ke belakang pada paras pinggang. Nanti kita tunjuk video Okey, bila memukul bola, raket menghala ke hadapan. Okey, cumanya sama ya, yang ini bat berada dalam keadaan tutup, iaitu hala ke bawah. Okey. Cumanya dia tidak swing seperti forehand ya. Macam forehand tadi kita akan pusingkan kita punya pinggul dan bahu kan. Untuk backhand tak ya. Kita akan tolak pukul dengan daya yang kuat sikit lah. Okey, ini adalah backhand drive ya. Nah, untuk menyerang juga ya. Tapi dia tak sekuat forehand ya. Dia tak perlu swing. Difficult for your opponent to return. Okay, dengan So let's penerangannya. take a look at this shot in action. Okay, cuba Here tengok. I am playing a backhand drive rally. Okay. Firstly, Dia tak let's look swing at ya. the stance. Tengok kedudukan As with badan all dia, dia strokes, tidak I've swing got ke the belakang. same basic stance. Legs nice and wide, Dia knees contact bent, saja. bum out and crouching forward. Ideally, you'll still have your Tengok left kedudukan foot lutut dia slightly bengkok further forward dan than your right foot, badan dia so you can sedikit easily ke switch to a hadapan, forehand shot if membongkok you ke need depan to. lah. But it is okay if your feet are more in line with each other. Now let's Tengok look at the permukaan. stroke. For the backswing, my back comes back down towards my waist. Tengok kedudukan I have bat a dia little bit of menghala waist ke. rotation, but not as much as the forehand drive. Then my back moves up and forward so that I can lift the ball over the net. Tengok bat dia My back menghala angle is ke slightly bawah. closed, which helps me keep the ball lower over the net. And my back finishes Ini just to adalah the right of my body. Pukulan ya. Keeping the Pukulan stroke nice and ataupun compact, not forehand doing drive. any Untuk unnecessary menyerang extra movement. I'm jelas, hitting the ball in the middle of my bat, so it's only generating a little bit of topspin. I'm hitting the ball at the top of the bounce, where there is the biggest margin to get the ball over the net. And notice Dia how I'm sebenarnya playing the laju lah shot tadi in dalam front of my gerakan chest. slow. This really is the key to Okay, faham backhand shots, to play in front. Okey, seterusnya mari kita pergi kepada kemahiran kedua, iaitu kemahiran menolak. Okey, kita pergi kepada kemahiran menolak secara pepat dan tolak kilas. Okey, ialah satu strategi bertahan yang bertujuan untuk mengembalikan bola yang dihantar oleh pihak lawan. Okey, untuk melakukan kemahiran ini, pemain perlu berdiri hampir dengan meja dan mengambil kedudukannya mengisi untuk bermain. Dengan satu gerakan pendek, tangan yang memegang bat bergerak dalam satah mendatar dan menolak bola pada bahagian bawahnya ke arah pihak lawan. Okey, tadi untuk menyerang, kedudukan bat pingpong tadi menghadap meja kan. Saya kata tutup kan. Untuk tolak pula, kedudukan muka bat pingpong tu adalah ke atas. Nanti awak tengok video dia akan jelas perbezaan kat situ. Okey, kita pergi kepada gambar ya. Okey, tengok gambar ke bawah ni. Okey, ini gambar tolakan pepat. Tolakan ni bermaksud dia menolak sajalah. Daya dia agak kurang sikit daripada pukulan tadi Okey, digunakan untuk bertahan. Bila kena spin bola daripada pihak lawan kan, kita nak bertahan bola tu supaya lebih senang diambil, kita menggunakan tolakan lah. Okey, ini tolakan pepat sebelah kanan dan ini adalah tolakan kilas, iaitu secara menyilang lah belah kiri. Okey, ini Okey, seterusnya kita akan pergi kepada video penerangan. Jeff Plum from Okay, ini forehand pingskills.com, push, and today we're going to look at the forehand push.
Why do we need the forehand push? It's a useful stroke, especially on the return of serve untuk bertahan, and to untuk counter membalikan bola. a heavy backspin ball when you're not in position to make an attacking Bukan stroke. untuk menyerang. Let's look at the basic things that you need to consider when making the forehand basicnya, push. Firstly, like with all of our ping skill strokes, we talk about the legs. Leg So you have kaki your legs mesti fairly square to the table, or you can be a little bit side on to the table for the forehand push. The second thing is our start berhampiran dengan meja position, lah. making sure that you're starting with your bat laid back a little bit Okey, so cuba that you tengok can permukaan. brush underneath the ball and Nampak ni counter the backspin. permukaan, The start position can ni be nampak dia, ke next to atas. you or a little bit ke forward atas. of that. Okey. The third thing we need to think about is to come forward, contact the ball, and move your hand and your wrist just bawa je forward bat awak tu ke towards depan. the ball, towards the net. If it has less backspin, you can Dalam think about coming more Daya down yang towards the rendah table. saja dah. So your Tak basics, boleh kuat your basic stance, starting with your bat laid back beside you and pushing forward with your fingers, your hand, your wrist, and a little bit of your forearm to make the stroke. Ketinggian dia tak perlu tinggi With the sangat. forehand push, you can vary the amount of backspin you get on the ball by opening up the angle of Cuba your tengok bat bat pingpong dia and hala ke coming atas. underneath it. Tadi untuk So menyerang, for less bat spin, pingpong tu you have a more mukanya flatter bat. menghadap ke bawah meja, And betul tak? for more spin, you come Itu underneath in a kelainan dia, more brushing perbezaan dia. action. Nampak Now, getting more backspin on the ball is useful tolak because it saja. makes it harder for your opponent to attack Tak that perlu swing ke backspin ball. belakang sebab kita bukan nak attack. Kita bukan nak menyerang. Tak perlu The swing forehand badan. push is a very soft stroke. belah It's sini. mainly just used to position the ball well Ni dia to make it melakukan difficult backhand for the lah. opponent at Backhand the other end. push. It's not Yang sebelah used sini. to try and hit a winner. If you try and hit the ball too forehand. fast with your bat Push. angled backwards, it has to go off the end of the Alright. table. So, So harapnya it's really faham, important that with the push that you keep the stroke nice and soft. Soft, lembut saja. Daya yang kurang lah. Kita tak boleh tolak terlalu kuat sebab dia akan out. Keluar sebab kita punya nampak tu dia buat gerakan perlahan kita punya bat tu menghala ke atas. So bila awak terlalu kuat dia akan out terus. Okay, faham Seterusnya kita akan pergi kepada backhand push. And I'm Jeff Plum from pingskills.com, and Kita today backhand we're going push, to look at the backhand push. Bagaimana untuk buat Firstly, backhand let's push? look at why we need the push. Kenapa? It's a really useful stroke if the other person gives you a backspin ball, because with dapat the push, it's backspin much ball, easier to get the susah ball nak back. ambil kan? It's So, also a good lebih stroke senang lah. if you want to generate some backspin and make it harder for your opponent at the other end of the table. Kita nak So buat let's examine the backhand push. Firstly, we start with the feet position. Kaki kaki Making sure your legs are nice and bent, and you can be quite square onto the mesti table bengkokkan if it's a long lutut push. The next thing we need to think about is your start position. So your bagaimana start nak position start? is in front of Kita your body, tengok. same as with the backhand counter hit, but this time you're going Bat to ni di sini. lay your bat back a bat little di sini. bit so that you Dia can kurang di counter the bahagian backspin on depan the ball badan, and also be bahagian able to generate the backspin yourself pinggang saja, by brushing underneath the ball. dengan tinggi The sangat. third thing is we come Forward. forward, Ke depan. hit the ball, Tolak je ke and depan. follow Bukan through down push towards tolak, the table or ini gerakan towards the perlahan. net, just depending Lebih nampak, on what type of spins on the ball when it's coming to you. tangan saja. So the three basics: feet square on, Dia start tak position in perlu- front, tilt your Kita tak back back, perlu pusingkan and badan push Maksudnya forward tak towards boleh the tak perlu table swing, or the net. swingkan badan tu ke belakang. Tengok kedudukan kaki tu hanya gerak Let's have a look begitu at Jeff saja. doing the backhand push. You'll notice that his bat is tilted back, so it's facing Sama towards the permukaan, roof. menghala ke atas From there, he comes forward, brushing underneath the ball to just generate a little bit of backspin. Kalau dia slide tu untuk backspin untuk spin bola Another tu. thing you can do with the push is vary the amount of spin you're getting on. You can start with not much spin with a fairly open bat. Kalau And nak then if spin you want to kita get more slidekan spin, sikit you can lay your bat back macam and tu brush untuk under the ball. itu adalah Just get a untuk brushing backspin. contact and go underneath the ball. That'll generate more backspin, which will make it harder for your opponent to attack. Okay.
Okey, itu saja. Backhand push is a very soft stroke. Okey, itu saja untuk kemahiran hari ini. Saya harap awak faham ya apa perbezaan kemahiran pukulan dan kemahiran tolakan. Kemudian antara kemahiran pukulan ataupun tolakan pepat ataupun kemahiran pukulan atau tolakan backhand. Okey, fungsinya. Kita buat rumusan ya. Untuk fungsi untuk pukulan adalah ketika kita menyerang, manakala tolakan adalah ketika kita bertahan. Alright. So, terdapat 4 kemahiran asas pinpoint yang telah kita ketahui, iaitu servis, kemahiran pukulan, kemahiran tolakan dan kemahiran satu lagi kemahiran adalah smash. Tetapi untuk kemahiran servis dan smash kita akan belajar pada minggu hadapan. So, di akhir PDPR ni sila buat nota sendiri dalam bentuk peta buih atau peta minda lah, tak kisah peta apa. Kemahiran-kemahiran yang ada, kemudian dia punya fungsi ataupun prosedur ya. Okey, itu saja. Selepas ini sila jawab kuis di link yang diberikan. Seterusnya sila isi kehadiran. Okey, jumpa lagi. Terima kasih atas kerjasama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.